Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Kita sambung lagi Sunan Ibni Majah Babul Qadar, hadis yang ke-76, bahagian yang ketiga daripada hadis ni. Kata Abdullah bin Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wasadiqul masduq annahu yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi 40 yawma thumma yakunu 'alaqah misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik thumma yab'atsu Allahu ilayhi al-malak fayu'maru bi arba'i kalimat fayaqulu uktub 'amalah wa ajalah wa rizqah wa syaqiyyun am sa'id fawalladhi nafsi biyadihi inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab fayamalu 'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab fayamalu bi 'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Kita ambil bahagian yang ketiga, tempat kita berhenti ni, muka surat 117. Fawalladhi nafsi biyadih, demi yang nyawaku di tangannya. Mana demi Allah. Demi Allah yang menguasai Nabi SAW. Sesungguhnya seseorang daripada kamu benar-benar melakukan amalan ahli syurga, sehingga jaraknya dengan syurga hanyalah sehasta. Lalu ketetapan takdir mendahuluinya. Lalu dia melakukan amalan ahli neraka dan dia memasukinya. Sesungguhnya seseorang daripada kamu benar-benar melakukan amalan ahli neraka, sehingga jaraknya dengan neraka hanyalah sehasta. Lalu ketetapan takdir mendahulunya, lalu dia melakukan amalan ahli syurga dan dia memasukinya. Jadi bahagian ketiga hadis ni berkenaan dengan amalan manusia baik dan buruk. Jadi dalam bahagian yang kedua baru ni, perkara yang telah ditakdirkan untuk manusia ni, amal perbuatan dia, ajal dia, rezeki dia sengsara ataupun bahagia. Jadi secara khusus ni Nabi SAW menyebut tentang amal perbuatannya, yakni amal perbuatan yang menentukan dia menjadi orang yang sengsara, celaka ataupun dia menjadi orang yang berbahagia. Jadi di bawah ni, manakala dia beriman dan beramal dengan istiqamah sejak daripada dia dilahirkan ataupun dia akhir balik. Kalau dia seorang mu'alaf, sejak daripada dia terima Islam sampailah ke akhir hayatnya, dia mati dengan husnul khatimah, maka dia akan menjadi orang yang berbahagia, ahli syurga. Kalau dia tu daripada awal lagi dalam keadaan kufur, tidak mempedulikan keimanan kepada Allah SWT, tidak pernah bersyukur atas nikmat pemberian Allah SWT kepadanya, dan begitulah kesudahannya sehingga dia mati, maka dia su'ul khatimah, maka dia menjadi ahli neraka. Jadi hal ini seolah-olah Nabi SAW menyebut kepada kita sebenarnya manusia ni ada 4 golongan. Ada 4 golongan berdasarkan kepada permulaan dan perakhirannya. Jadi hak kata syaqi berbahagia tu, sengsara tu, syaqi celaka yang sengsara ni, maknanya orang yang tidak diberi taufik oleh Allah Ta'ala, mana dia daripada awal lagi tidak beriman, sapalah dia mati. Orang berbahagia ni, mana dia daripada awal lagi beriman, berterusan istiqamah dengan iman dan amalnya itu, sehinggalah dia mati, maka dia berbahagia. Jadi itu 2 golongan pertama. Golongan ketiga ni, seolah-olah Nabi sebut di sini, golongan yang ketiga, orang yang di dunia ni memang dia benar-benar melakukan amal ahli syurga. Mana dia ada iman, dia semaya, zakat, melakukan amal soleh lain. Mana dekat nak mati ni,
Yang ni Nabi menggambarkan jaraknya itu dengan surga. Maknanya dia nak mati dah. Kalau dia mati pada ketika itu dalam keadaan iman, jadi ahli surga lah dia. Tetapi ketetapan takdir mendahuluinya. Maknanya dia tidak tahu kesudahan dia, orang lain pun tidak tahu kesudahan dia, tetapi telah tersurat di suratan Allah Ta'ala di Lauh Mahfuz itu tentang dia ni ahli neraka, maka dia pun melakukan amal ahli neraka dan dia memasukinya. Mana sudah dengan tak molek. Jadi nombor 477 ni gambaran betapa dekatnya dia tu dengan syurga. Maknanya amal dia tu begitu dekat sekali sehingga dia nak mati dan pasti dia akan masuk syurga selepas daripada dia mati. Jadi kalau hitung jarak tu dapat digambarkan sedekat. Mana ceritanya dekat dan hampir. Kalau diukur tu sedekat je. Jadi nak mengatakan bahawa jarak itu begitu dekat dengan akhirat. Maknanya bila orang tu mati, dah tak lamalah dia hidup di dunia. Maka dia akan cepat berpindah ataupun begitu dekat dia tu dengan alam akhirat. Dia hampir nak meninggalkan dunia yang fana ini. Tetapi takdir itu mengatasi segala-galanya. Maknanya apa yang tertulis di Lauh Mahfuz, jadi kesudahan dia itu tidak baik. Nombor 478, suratan takdir yang telah ditetapkan ke atas dirinya sebelum dia dilahirkan. Hak malaikat tulis pada diri dia tu. Dia sebagai orang yang sesara ataupun ahli celaka tu, yang mana dia tak tahu. Dia tak tahu apa yang berlaku, tetapi takdir Allah Ta'ala lagu itulah. Lalu ketetapan takdir mendahulunya, lalu dia melakukan amalan ahli neraka dan dia masukinya. Yang dia dikatakan ni melakukan amal ahli neraka menyebabkan dia masuk dalam neraka ni. Yang ni pada ketika dia melakukan amalan ahli, kepada ketika dia melakukan perbuatan ahli neraka, dia melakukan dengan pilihannya dan usahanya. Jadi maksud daripada hadis ni, dia benar-benar buat amalan ahli neraka tu. Bila Nabi kata la ya'malu, la ya'malu abi amali ahli jannah, dia benar-benar, maknanya selama ni benar-benar dia buat ahli syurga, amalan ahli syurga, sehingga dekat nak mati tu takdir mendahulinya, lalu dia beramal dengan amal ahli neraka, lalu dia masuk. Jadi di sini Nabi mensabitkan dia beramal. Maknanya bila kata beramal, orang tu buat satu benda, itu berarti dengan pilihan dia, dengan usaha dia. Yang ini bukan dia dipaksa oleh Allah Ta'ala. Perlu difahami bahawa ini bukan dengan penundukan ataupun dipanggil ijbar atau pemaksaan ikrah, tetapi ia adalah pemberitahuan, yang ini akhbar, apa yang terjadi nanti. Maknanya hakikat yang ada di Lauh Mahfuz itu, yang tertulis pada dirinya itu adalah berita, pengkhabaran. Sebab manusia ni, bila Allah SWT cipta, Allah Ta'ala beri pada dia iradat kudrat. Dengan ada iradat, dia boleh buat pilihan. Dengan ada kehendak, dia boleh buat pilihan. Dengan ada kudrat tu, dia boleh berusaha. Jadi serah pada dia lah. Jadi iradat dan kudrat itu memang sabit bagi manusia. Kalau kita nafi pilihan, nafi ke kudrat daripada manusia ni, itu adalah pahaman Jabariyah. Jadi seolah-olah manusia ni seperti bulu burung yang ditiup oleh angin, dia pergi pulah situ, pulah sini. Jadi manusia tidak lagu tu. Jadi hak dia buat di sini dengan amal ahli neraka ni, lalu dia masuk neraka ni, yang ni hak dia buat dengan pilihannya, dengan kehendak dia, bukan pemaksaan. Jadi itu adalah bukan ijbar dan bukan ikrah, tetapi adalah ikhbar. Sebaliknya orang itu sendiri bertindak mengikut pilihannya. Kuasa dan kehendak untuk membuat pilihan ini wujud dalam setiap manusia yang semua orang menyedari dan merasakannya. Maknanya kita tidak dapat menafikan bahawa dalam diri kita ni memang ada pilihan, ada kehendak, ada kemampuan. Jadi kalau orang itu nak kata kita ni makhluk yang tunduk kepada paksaan, kita tidak ada pilihan rasa, itu semua mengarut. Sebab kita boleh rasa kita nak buat apa. Kita kata, berasa nak tidur, kita pun pergi tidur. Berasa nak makan nasi, kita pergi dapur.
Berasa nak pergi situ, kita pun start kereta. Jadi semua tu kita ada kehendak dan kita buat. Kita buat apa yang kita nak buat. Kalau kita kata, kita tanya pada orang yang mencuri. Mana polis kata, polis tanya pada dia, apa awak curi? Jadi pertanyaan polis tu menggambarkan memang orang tu ada pilihan untuk dia buat benda tu. Sebab itulah dikaitkan benda tu dengan diri dia. Dia yang melakukan perbuatan tu. Jadi kalau budak hak betul kat dia kata, ni takdir daripada Allah, dia mencuri. Memang betul takdir daripada Allah Ta'ala. Itu adalah pilihan dia, kehendak dia. Jadi kalau dia kata lagu tu depan polis pun tipah kepala dia. Lepas tu dia tanya polis, apa cik tipah kepala saya? Sebab dia kata takdir kot. Maknanya tak boleh nak buat alasan dengan takdir. Tapi hakikatnya lagu tu lah. Benda tu berlaku dengan pilihan manusia, dengan usaha dia, maka terjadilah benda yang ditakdirkan itu. Ataupun terciptalah perbuatan itu. Jadi manusia ni dia ada kehendak, ada usaha dia buat, dan benda tu tercipta, terjadi dengan kudrat Allah SWT. Jadi hak Allah Ta'ala wujudkan, ciptakan perbuatan tu, itu benda yang tersurat. Tersurat di Lauh Mahfuz. Jadi kesedaran ada pilihan dalam diri, itu benda yang tidak siapa pun dapat menafikannya. Jadi semua orang tahu dia ada pilihan, dia ada kehendak. Kemudian tidak mungkin berlaku kesilapan dalam kitab itu. Maknanya dalam takdir Allah Ta'ala yang tersurat di Lauh Mahfuz itu tidak mungkin tersilap kerana Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada malaikat untuk menulisnya. Jadi arahan daripada Allah SWT, mula-mula arahan pertama ni, qalam tu tulis. Allah Ta'ala kata pada qalam uktub. Jadi qalam pun tulis lah. Apa yang terjadi sehingga ke hari kiamat. Apa yang dia dilakukan oleh manusia. Qalam tu tulis dah di Lauh Mahfuz. Kemudian mari pula ketetapan Allah SWT ni, dia panggil ketetapan umri. Dia panggil at-taqdirul umri. Diperintah kepada malaikat supaya tulis takdir umur manusia. Inilah hak dalam rahim ibu dia ni. Itu panggil takdir umri. Mana sekali dalam hidup manusia tu ditulis oleh malaikat. Ada malaikat yang menjaga ni, mari tulis. Jadi itu dia panggil takdir umri. Kemudian dia ada pula takdir sanawi. Setiap tahun tu ada. Itu yang dikaitkan oleh ulama dengan malam Lailatul Qadar, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam tu diputuskan perkara yang penuh dengan kebijaksanaan. Jadi ada takdir, ketetapan yang Allah Ta'ala beritahu kepada malaikat pada peringkat tahunan. Setiap tahun pada malam Qadar. Satu lagi dipanggil takdir yaumi. Ada. Pada hari-hari tertentu ni Allah SWT memerintahkan kepada malaikat supaya tulis apa yang Allah SWT nak buat. Itulah yang dimaksudkan dengan kulla yaumin huwa fi sya'n. Dalam surah Ar-Rahman, setiap hari Allah SWT itu sibuk dengan urusan dia. Itu dia panggil takdir yaumi. Jadi ada takdir umri, sekali seumur hidup ditulis takdir kepada manusia ni dalam rahim ibu dia. Kemudian ada takdir sanawi tahunnya, dan dia ada takdir tulis yang diarah oleh Allah Ta'ala supaya malaikat tu tulis yaumi. Jadi tidak mungkin berlaku kesilapan dalam kitab. Maknanya apa yang tertulis itulah yang terjadi. Tidak ada sesuatu seberat zarah di langit dan di bumi terlepas daripada ilmu Allah Ta'ala. Dan tidak ada yang lebih besar daripada itu maupun yang lebih kecil. Lebih kecil itu. Tidak ada yang lebih besar daripada itu maupun yang lebih yang kecil terluput daripada pengetahuannya. Ilmu Allah Ta'ala tak ada terluput. Dalam surah Al-Qamar, Allah Ta'ala kata, wa kullu saghirin wa kabirin mustata'. Wa kullu saghirin wa kabirin mustata'. Setiap yang besar, setiap sesuatu maupun besar maupun kecil, semua itu tercatat. Allah mengetahui bahawa orang ini akan berubah dengan pilihannya dari yang baik kepada yang jahat dan berhak memasuki neraka. Jadi Allah Ta'ala tahu. Sebab dalam hadis yang lain, dalam hadis Sahal bin Sa'ad, berkenaan sama juga dengan hadis Ibn Mas'ud ni.
Nabi kata, lalu dia beramal, dengan amal ahli syurga, fima yara nas. Dia beramal dengan ahli syurga mengikut orang ramai apa. Ataupun fima yabdu linnas, pada apa yang orang ramai apa. Maknanya orang ramai apa dia buat ahli syurga. Tetapi dalam hati dia tu tersembunyi perkara yang tidak baik. Ketidakjujuran, ketidakikhlasan, macam-macam niat dia tak molek. Jadi dalam hadis sahabat Sa'ad disebutkan hak dia buat tu pada orang ramai nampak ahli syurga, tapi sebenarnya tidak. Tidak sebagai ahli syurga, dia sebenarnya ahli neraka. Cuma dia pergi berjihad. Contoh dia pergi berjihad, dia buat amal ahli neraka ni, makna dia tekan diri dia tu dengan mata pedang sehingga mati. Dia bunuh diri. Jadi hak dia buat, amalan dia tu pada apa yang dilihat oleh orang ramai, dia pergi berjihad. Tak ada orang pun. Musuh hak mari depan ni dia tetap. Habis dia tetap. Tetapi Nabi kata dia ahli neraka. Jadi sahabat tak percaya. Sahabat kata aku tak akan lepas orang ni. Maksudnya aku akan tunggu tengok dia. Jadi dia pun tengok rupa-rupanya kawan ni lepas daripada dia terluka tu, dia tak sabar. Dia ambil pedang, dia tikam dada dia. Dia pun teruk di dada dia tu, lalu dia bunuh diri dia. Jadi dia pun menyaksikan bahawa benarlah Rasulullah SAW ni dalam kata-kata dia. Jadi hak dia buat tu dalam ilmu Allah SWT, yang mana orang ramai tak nampak, melainkan hak dia buat tu baik. Allah memerintahkannya untuk menuliskannya. Maknanya malaikat itu diperintah untuk menuliskannya, yakni amal perbuatan, dan bukan memaksanya untuk melakukannya. Kemudian hadis ini jelas dalam membuktikan adanya takdir. Dan taubat itu dapat menghapuskan dosa. Dan sesiapa yang mati di atas suatu keadaan sama ada baik atau jahat, maka demikian diputuskan untuknya. Jadi maknanya bila kata kesudahan itu takdir, ni kalau contoh orang beriman nanti, contoh orang yang asal dia kafir, buat amalan neraka, kalau dia dekat nak mati tu, jarak dia dengan neraka hanyalah satu hasta, tiba-tiba ketetapan takdir ni, dia dalam takdir Allah Ta'ala dicatat bahawa dia ni beramal dengan amal ahli syurga, lalu dia bertaubat, maka dia bertaubat, maka dia pun masuk syurga. Maknanya taubat itu dapat menghapuskan dosa. Mana kaedah di sini, sesiapa yang mati di atas sesuatu keadaan, sama ada baik atau jahat, maka demikian diputuskan untuknya. Jadi kalau dia mati dalam keadaan husnul khatimah, maka dia mendapat husnul khatimah. Walaupun sebelum daripada dia tu keadaan tak molek. Sebab itulah dalam hadis Bukhari yang lain, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dikira dengan penutup dia. Jadi kalau penutup tu baik, baiklah. Kalau penutup tak buruk, tak baik, buruk, tak baiklah. Walau bagaimanapun orang yang melakukan dosa selain daripada kekufuran, Allah di bawah kehendak Allah, sama ada dia mengampunkannya atau tidak. Maknanya kalau merujuk pada orang ni, mana dia ni ahli iman. Memang semaya apa semua ni. Cuma waktu cerita sekali tu, dia kata, saya berasa nak terang minum arak sekali. Jadi bawa dia minum, mabuk, start kereta, dia tepuh api, terbalik api atas kereta dia, terbakar, mati dia situ. Mana dia tu mati sebagai orang beriman lagi. Cuma dia mati dalam keadaan melakukan dosa besar, orang ni benar-benar terserah kepada masyiatullah. Sama ada Allah Ta'ala akan mengampunkan dia, ataupun dia dihukum dengan masuk neraka. Dia ni di bawah kehendak Allah SWT, sama ada dia Allah Ta'ala ampunkan dia ataupun tidak. Dia tidak sama seperti popok Khawarij. Popok Khawarij kata, orang yang melakukan dosa besar ni ahli neraka. Ataupun golongan Mu'tazilah kata dia tidak mukmin, tidak kafir, duduk tengah-tengah. Tapi ahli sunnah kata orang seperti ni yang mati dalam keadaan ada dosa, maka orang ini terserah kepada Allah SWT untuk mengampunkan dia. Kalau dia tu layak mendapat syafaat, dilepaskan daripada azab, maka dia akan terlepas. Jadi kalau orang tu sepanjang dia hidup melakukan perbuatan amal ahli neraka, lalu dia mati dalam keadaan sebagai ahli syurga,
maka dia akan masuki syurga. Nombor 480. Pedoman daripada hadis ni. Pertama, Allah memiliki kudrat untuk mencipta manusia tanpa melalui perangkat-perangkat yang dilaluinya dalam kandungan. Namun demikian Allah mencipta makhluknya termasuk manusia berdasarkan hikmahnya. Maknanya kalau ikut kehendak Allah Ta'ala, manusia ni boleh. Allah Ta'ala nak kata kun, lalu ada manusia. Tapi tidak. Allah SWT dengan hikmah dia menjadikan manusia ni berperangkat-perangkat. Hikmah dia ni lagu mana? Menurut Hafiz Ibn Hajar, Allah menciptakan manusia sedemikian rupa, maknanya ada perangkat dia tu. 9 bulan dalam perut ibu dia. Daripada perangkat nutfah, alaqah, mudghah, sehinggalah sempurna kejadian dia tu, perangkat demi perangkat, sebagai rahmat kepada para ibu. Mana kalau besar dengan mengejut, tak tahulah lagu mana keadaan. Jadi ada perangkat. Mana tempoh tu kita kata sedang molek, tidak kata mengandung 15 bulan ke, ataupun mengandung 5 bulan, cepat sangat. Jadi macam tak matal lah, tak sempurna. Jadi Allah Ta'ala mencipta segala sesuatu ni dengan undang-undang dia, dengan ketetapan dia, perangkat demi perangkat sesuai. Bagi setiap makhluk tu. Kalau kata arnak, lama mana dia buting, kambing, lembu, unta. Jadi masing-masing tu ada tempoh dia. Jadi manusia dengan 9 bulan ni, kalau dikaji, kalau manusia dapat kaji melalui ilmu sains ni, maka dia akan mengakui bahawa memang tepat. Patutlah Allah SWT buat lagu ni. Sebab untuk setiap, kita kata, perkembangan setiap organ-organ tu, lama mana terhasil. Samalah juga seperti orang nanai lah. Sebab itulah Imam Waliullah baru ni, kita baca, dia buat perumpamaan di sini seolah-olah besarnya manusia tu dalam rahim ibu dia ni macam orang nanai. Orang nanai. Jadi orang nanai ni tidak kata tanai ni esok tu tengok besar dah sport Jack and the Bean tu dah. Bukan lagu tu. Tu khayalan manusia. Tak mungkin berlaku. Jadi Allah SWT tidak buat lagu tu. Tanah hari ni dia besar sikit-sikit. Nak kepada penjagaan. Jadi di sini kita boleh nampak, di sebalik kudrat Allah SWT tu, dia maha kuasa, dia mesti Allah Ta'ala buat gapa-gapa ni dengan ilmu dia. Dia tahu. Dia tahu. Dan ada sebab. Jadi ada sebab itulah kerana mengambil kira keadaan ibu. Maka di situ adalah rahmat. Terzahir sifat rahmat. Jadi daripada sifat kudrat, nampak pada sifat ilmu. Di sebalik itu ada sifat hikmah. Hikmah itu sebenarnya nak bagi rahmat kepada ibu. Maka begitulah Allah Ta'ala jaga. Maka sahabat di situ rububiyah. Rububiyah Allah SWT. Sifat dia yang mencipta dan memelihara. Dia menjaga. Ini menjadikan ia lebih mudah kepada mereka. Maknanya kepada ibu-ibu. Maknanya bayi dalam janin dalam perut itu dengan perangkat demi perangkat tadi lebih mudah kepada ibu tu. Dan kurang kesusahan. Allah menyediakan rahim dan memasukkan janin secara perlahan perangkat demi perangkat ke dalam kelahirannya sehingga manusia yang sempurna, menjadi manusia yang sempurna. Jadi seseorang harus memikirkan bagaimana dia dicipta. Maka di sini seorang itu perlu tafakur. Perlu tafakur lagu mana Allah SWT mencipta diri dia tu, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam surah Az-Zariyat Allah Ta'ala kata, pada diri kamu tu apakah kamu tidak perhatikan, kamu tidak lihat. Dalam bentuk yang indah. Dia diciptakan dengan cara yang indah dan selain itu dia diberikan akal dan pemikiran yang rasional. Ini membezakannya daripada haiwan lain yang tidak digunakan ciri tersebut. Maknanya di sinilah, dengan akal inilah dia boleh memilih, dia boleh berusaha. Maka di situ tidak ada yang dikatakan sebagai ijbar. Manusia ni dia tidak majbur, tidak dipaksa. Tetapi dia dari satu sudut mukhtar, diberi pilihan, wa muyassar.
dipermudahkan. Kullu muyassaru lima khuliqalah. Setiap daripada manusia ni dia dipermudahkan kepada takdir kesudahan dia. Mana Tuhan pelorong selalu. Kalau dia nak jadi ahli syurga ni, mana Tuhan pelorong lalu, hak amalan dia buat tu semua ke arah syurga belaka. Macamlah kalau kita kata, kalau orang tu pilih nak jadi doktor. Dah. Jadi jalan dia ambil tu memang lorong untuk jadi doktor dah. Dengan dia lulus cemerlang biologi. Dah. Jadi bila isi borang nak masuk universiti kat, dia kata nak ambil biologi, nak jadi medik kat, jadi dia mau tengoklah biologi tu setara mana. Kalau biologi dia C, dah. Fizik dia A, nak minta jadi doktor lagu mana? Tak mungkin lah. Ya, kena ambil baik bidang engineer lah. Engineering. Jadi orang tu Allah Ta'ala pelorong lalu. Mana dari segi kehidupan dunia ni, kalau dia ni jenis nukat, nukat ni kita kata nukat apa. Jadi dia minat kot tu, boleh nampak lalu. Jadi begitulah juga pada hakikatnya manusia ni, bila mana dia ditakdirkan untuk satu perkara, yakni menjadi ahli syurga ke, orang berbahagia ke, jadi cara hidup dia tu kita boleh nampak dah. Kalau dia nak jadi ahlus sa'adah, ahlul jannah, jadi adalah seperti hadis yang kita baca dalam kitabul imam ni, lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kamu tidak akan masuk syurga melainkan kamu beriman. Kamu tidak akan beriman sehingga kamu kasih sayang antara satu sama lain. Tidak mahukah aku memberitahu kepada kamu ni amalan yang boleh menjadikan kamu ni berkasih sayang? Yang Nabi kata afsyus salam, sebarkan salam. Maknanya lorong nak masuk syurga tu bermula daripada ucapan salam, mendoakan kesejahteraan, menjamin keselamatan terhadap orang lain. Barulah ada kasih sayang. Jadi bila ada kasih sayang, sesuailah dengan ahli syurga ni, sebab ahli syurga tak ada deki. Jadi atas dunia dia pun dia ada kasih sayang, dia hilang hasad deki, dia sombong tak ada saudara dia. Maka bila ada sifat kasih sayang itulah terbukti dia beriman, barulah masuk syurga. Jadi lorong tu Tuhan buat dah. Itulah yang dikatakan manusia ni muyassarun, dipermudahkan, dibuka jalan untuk dia tu. Jadi orang ni kalau dia nak tahu dia ni ahli syurga, dia boleh tengoklah kecenderungan dia atas dunia ni. Kalau dia buat benda jahat, benda tak molek, mana itu jalan yang dia pilih. Jadi dengan ada akal rasional tadi, dia boleh memilih. Sebab itulah Allah Ta'ala kata wahadainahun najdain, ditunjukkan kepada manusia itu dua jalan, jalan kebaikan, jalan kejahatan. Jadi dia nak pilih yang mana. Orang yang menyedari hakikat ini harus benar-benar bersyukur kepada Allah yang menciptakannya, memberkatinya dan memberikannya kehidupan. Mana dia tidak boleh hidup dalam keadaan apa Tuhan buat aku lagu ni. Maknanya hidup dia tu nak menyalahkan orang lain semacam, nak menyalahkan Tuhan. Tak boleh. Dia naklah berterima kasih kepadanya dengan cara yang sepatutnya, dengan mentaatinya dan tidak mendahaka kepadanya. Yang kedua, pedoman yang kedua, amalan manusia baik dan buruk, umurnya, rezekinya dan kesudahannya, sama ada ke syurga atau neraka, semua perkara ini bahkan malaikat hanya mengetahui apabila diberitahu oleh Allah pada masa yang sesuai. Maknanya semua ni tidak diketahui oleh manusia. Para malaikat ni hanya menulis perkara-perkara yang telah ditetapkan dan tercatat di Lauh Mahfuz, papan yang terpelihara sejak azali. Maknanya perkara ni, ini adalah perkara ghaib. Tak ada siapa tahu kesudahan dia. Dia jadi ahli syurga ke, ahli neraka ke, dia tidak tahu. Cuma perjalanan kita tu sebenarnya, kita target nak jadi ahli syurga, maka kita pun buat amal ahli syurga, memang jadi ahli syurga. Cuma kesudahan tu kita tak tahu. Tapi kita berharap dengan istiqamah kita tu, maka kita akan mendapat husnul khatimah. Jadi malaikat ni dalam bab ni, dia tidak tahu. Mereka bila diberitahu oleh Allah SWT. Jadi ada benda-benda seperti ini diberitahu oleh malaikat. Jadi malaikat tahu, diberitahu kepada malaikat, jadi malaikat tahu, maknanya pada ketika tu benda ni dia tak jadi ghaib dah lah. Sebelum diberitahu, benda tu tak ada siapa tahu. Bila diberitahu,
benda tu diketahui. Jadi pada ketika belum diberitahu tu, benda tu masih lagi dalam rupa ilmu ghaib. Tapi bila diberitahu kepada malaikat, jadi kepada malaikat tu tidak ghaib lagi, tapi kepada kita ni masih lagi ghaib. Yang ketiga, setiap orang mempunyai jangka hayat yang telah ditetapkan. Jadi Allah Ta'ala telah tetapkan ajal dia tu, tempoh dia hidup di atas dunia. Dan dia tidak akan mati sebelum itu. Mana kita tak usah takut matilah. Sebab mati ni, kalau tak sampai ajal dia, selagi tak sempurna rezeki seseorang yang telah ditulis untuk dia, maka selama itulah dia akan hidup di dunia. Jadi bila mana orang itu tidak tahu jangka hayat dia lama mana, maka seseorang itu tidak boleh melepaskan imannya. Mana seseorang itu tidak boleh keluar daripada iman kerana bimbang kehidupannya tergugat. Mana kalau orang itu dia orang ugu dia, orang ugu dia nak bunuh kau gapo kau. Dia hak baliknya dia jaga iman dia, sebab boleh jadi orang itu tidak dapat membunuh dia. Apatah lagi kalau orang itu semata-mata dijanjikan pekerjaan, kedudukan pangkat supaya dia murtad, maka lebih-lebih lagi lah tidak sepatutnya dia melepaskan imannya itu. Sebaliknya dia hendaklah bersedia untuk menyerahkan nyawanya untuk memelihara imannya. Samalah juga bila mana ada tuntutan untuk berjihad di jalan Allah SWT. Jadi maut dan ajal tu ditanggung Allah Ta'ala. Maka sebab itulah orang yang niat mati syahid ni kadang-kadang tak mati syahid lagi pun. Tapi bila dia ada niat tadi, dia sanggup mengorbankan nyawa dia untuk agama, sentiasa pergi-pergi walaupun tak mati di medan jihad, dia mati atas katil dia, tetap dia dikira sebagai mati syahid. Yang keempat, apa sahaja yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah akan berlaku. Pasti akan berlaku. Kalau tidak berlaku, itu bermakna antara kehendak Allah, antara ilmu Allah Ta'ala tu dengan kudrat tak selaras. Tidak selaras antara kudrat dengan iradat Allah Ta'ala. Jadi iradat Allah Ta'ala lagu ni akan terjadi begini-begini pada masa dia. Tak. Jadi benda tu tak berlaku lagi, tapi dalam iradat Allah Ta'ala, dalam ilmu Allah Ta'ala bahawa benda tu terjadi. Dan bila terjadi, maka ia terjadi dengan kudrat Allah SWT. Jadi kalau kita kata benda ni berlaku tanpa ada ketetapan daripada Allah Ta'ala, maknanya benda tu berlaku tanpa ada iradat Allah Ta'ala. Dia macam tak rancang pun. Macam tak rancang pun. Tiba-tiba ada anak dah. Bini ni umur 50 lebih dah. Kita tak rancang pun ada anak. Dah. Mana tak tahu tu. Tu bagi tak tahu. Tapi Allah SWT ni dalam ilmu dia berlaku, dalam kehendak dia berlaku. Apa yang akan terjadi, apa yang akan berlaku ni. Kerana dia mengetahui segala kejadian. Tidak terluput daripada ilmu dia. Ketetapannya bahawa sesuatu itu dari ahli syurga atau ahli neraka akan berlaku sebagaimana yang telah ditetapkannya. Jadi nisbah pada Allah Ta'ala dia tahu. Tapi nisbah pada Tuhan diri itu tak tahu. Tapi dia tahulah kehendak Allah Ta'ala atas diri dia. Kehendak syariah. Maknanya dia tak tahu dia ni ahli syurga ke ahli neraka, tak tahu. Takdir dia ni masuk syurga ke masuk neraka, dia tak tahu. Tapi dia dapat tahu bahawa amalan-amalan ni Tuhan nak, dan inilah sebab kepada masuk syurga. Hak tu dia tahu. Jadi hak manusia tak tahu ni iradah kauniyah Allah Ta'ala. Bahawa dia ni ahli neraka ke ahli syurga tu, dia tak tahu. Tapi dia telah tahu bahawa Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala arahkan, perintahkan supaya manusia semayang, supaya dia dapat masuk syurga. Allah Ta'ala dia tahu, Allah Ta'ala memberi amaran kepada dia tu jangan syirik, kerana syirik ni masuk neraka kekal. Jadi dia tahu waktu. Jadi dia tahu kehendak Allah Ta'ala, dia tahu urusan Allah Ta'ala dalam bab ni. Maka bila dia tahu, dia kena berusaha ke arah tu lah. Dia tahu Allah Ta'ala kata beriman, beramal soleh dapat masuk syurga. Dia tahu. Jadi dia pun kena selaras ke antara kehendak dia dan amal dia tu mengikut kehendak Allah Ta'ala syariah tadi. Ia menghendaki dia semaya, beriman, semaya, beramal soleh. Ini adalah sebahagian daripada kepercayaan keseluruhan kepada takdir. Namun tiada siapa yang tahu apa yang telah ditetapkan untuknya. Dia tak tahu.
Sesudah dia ahli neraka. Kita ni esok ni tak tahu nak makan nasi kau makan roti kau. Makan nasi, boleh makan nasi kau tak tahu esok. La tadri nafsum madza taksibu ada. Tak ada siapa pun tahu gapo dia usahakan esok. Oleh itu dia mesti terus beramal untuk matlamat yang dia cari. Jadi kalau kita ni memang mengharapkan daripada Allah Ta'ala untuk masuk syurga, kita memang takut dimasukkan dalam neraka, maka kena selarah lah antara niat kita, iradat kita, kehendak kita, pilihan kita dengan usaha kita. Jika dia termasuk dalam kalangan ahli syurga, maka akan dipermudahkan baginya amalan-amalan yang baik dan dia akan terus melakukannya secara istiqamah sehingga saat kematian dia. Maknanya dia akan dapat husnul khatimah. Yang kelima, manusia sepatutnya menyedari bahawa dia sebenarnya di bawah kehendak Allah. Situ dulu. Mana kalau orang tu dia duduk dalam persoalan dia, dah. Apa tu aku jadi lagu ni? Beranak-beranak hitam, mak ayah aku putih, dah. Ataupun aku ni dilahirkan sebagai orang miskin kau, dah. Aku ni dengan kadang-kadang lagu ni, dia macam tak puas hati, dia mempersoalkan. Sebenarnya dia pun kena khabar juga. Mujur tu Tuhan jadikan dia ni keluar daripada rahim ibu dia ni sebagai manusia yang sempurna. Kalau kata sekat jalan ya, 4 bulan ya, keguguran. Tak ada kehidupan dia. Tak. Ataupun mudah je mujur Tuhan ni nak dia tu jadi manusia. Mujur tidak jadi pak katak kau. Karung kau, mujur. Jadi ketika dia dalam bentuk janin dalam rahim ibunya, siapakah yang menjaganya? Mana kudrat Allah. Rububiyah Allah Ta'ala. Maka sebab itulah dia berada di bawah kehendak Allah Ta'ala. Dalam setiap peringkat kejadiannya, sama ada nutfah ke, alaqah ke, mudrah ke, Allah menjaganya dan melindunginya. Sehinggalah dia dilahirkan dalam keadaan sempurna. Jika Allah menghendakinya hidup, dia akan terus hidup. Mana tempoh dia duduk dalam rahim ibu dia tu. Kalau Allah Ta'ala tidak, jika tidak, kandungan itu akan mengalami keguguran. Maka di sini Allah Ta'ala kata, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Dan tiadalah kamu berkemahuan melakukan sesuatu perkara melainkan dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Mana kamu, walaupun ada iradah, tapi iradah kamu tu kena selaras dengan iradah Allah SWT. Mana kamu, kalau kata kamu dilahirkan sebagai perempuan, maka kena ikut cara Allah Ta'ala sebagai perempuan. Tidak boleh kamu nak tukar jantina tu. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Yang ini dalam mengaturkan sebarang perkara yang dikehendakinya. Yang ini terhadap diri kamu tu. Yang keenam, seseorang Muslim tidak boleh tertipu atau terpedaya dengan amal solehnya. Mana kalau dia kata, kita ni, dah, Islam yang kecil lagi ni. Duduk bawah ragu tu guru. Ambil ilmu daripada dia, dah, ngaji situ, ngaji sini, buat amal soleh apa semua. Dia mau nak lawan kita. Dia mau Allah baru 6 bulan nak ajar kita tentang tauhid. Tu maknanya maghrur, terpedaya dengan keadaan diri. Kena ingat, jangan duduk agak sangat kecil. Jadi kita tidak boleh, orang kata terperasan, perasan ni, dengan amal soleh yang kita buat. Kadang-kadang orang ni kata, kita ni, Bapak ahli syurga dah ni, dah. Dia lagi kalau tidak, kita ni, mari masjid semacam. Tu bahaya. Sahabat-sahabat syurga sekalian. Kadang-kadang. Memang kita berharap, tapi benda tu kita buat sahih. Perbuatan baiknya tidak seharusnya menyebabkan dia menjadi angkuh dan sombong. Apatah lagi dia nak memandang lekeh kepada orang yang baru bertaubat ni. Orang baru bertaubat ni. Kau kenal demo tu, duduk belagu ayah dulu. Kita duduk kata dia. Dia baru mari masjid. Baru nak belajar apa semua, ada kesedaran. Lepas tu dia pula kena, betul lah jumpa tu guru molek. Kenal dia tauhid sunnah ke apa semua. Jadi orang lama duduk sejid ni, duduk main gelawak, belik dengan bid'ah, macam-macam bid'ah ni, dah. Mulalah jah kahwin ni. Baru ngaji sikit, nak lawan tu gud. Sedangkan yang dia ambil kira oleh Allah Ta'ala ni, ilmu yang benar, ilmu yang tepat. Mengikut Quran Sunnah, wahyu Allah Ta'ala.
Jadi seorang itu tidak boleh pelekeh orang lain. Dia tidak boleh terpedaya dengan ilmu amal yang dia ada. Tingkah laku dan ciri-ciri sebegitu tidak pernah ditemui pada seorang mukmin sejati yang memahami realiti dunia ini. Manakala orang itu benar-benar beriman, tak ada sikap lagu ni. Dia akan jadi tawaduk. Sebaliknya, orang beriman yang sejati mesti sentiasa dalam keadaan ataupun dalam kedudukan. Berada dalam kedudukan antara harapan dan ketakutan. Dua tu. Mana dia berharap dia mati dalam iman. Dia berharap Allah Ta'ala terima segala amal dia. Dan dia dalam keadaan ketakutan, takut-takut Allah Ta'ala murka kepada dia. Allah Ta'ala tidak terima amal dia. Takut-takut Allah Ta'ala pesongkan hati dia. Jadi dia mesti sentiasa berharap agar Allah menerima amalnya dan terus membimbingnya. Mana dia minta daripada Allah Ta'ala ni hidayah dan pertambahan atas hidayah yang sedia ada. Jadi kita ni bukan berpada dengan hidayah yang kita terima lah ni. Hak kita minta tu ihdinas siratal mustaqim tu minta hidayah atas hidayah. Wallazina ihtadaw zadahum hudahum wa atahum taqwahum. Orang yang mencari hidayah ni dah, wallazina ihtadaw. Orang yang mencari hidayah ni Allah Taala akan tambah hidayah untuk dia dan Allah Taala tambahkan ketakwaan dalam diri dia. Jadi dia kena sentiasa berharap dia dapat hidayah atas hidayah. Dia hendaklah sentiasa takut jika Allah tidak menerima amalnya atau tersesat dari jalan yang lurus dan semuanya amalannya menjadi sia-sia. Waktu kena ada bimbang. Yang ketujuh. Rezeki yang ditetapkan setiap orang, rezeki yang ditetapkan untuk rezeki setiap orang telah ditetapkan. Gitu. Rezeki setiap orang telah ditetapkan. Yang pasti dia akan dapat. Ujian manusia, ujian kepada manusia ni terletak pada apakah cara yang dia gunakan untuk mendapatkannya. Memang rezeki belaka. Hak pentingnya cara tu lagu mana? Mengikut keiradat Allah Ta'ala ke ataupun tidak mengikut iradat Allah Ta'ala. Jadi cari rezeki ni mengikut kaedah Allah Ta'ala. Kaedah Allah Ta'ala ni iradah syariah lah. Rezeki yang cara yang halal. Dia akan mendapat rezekinya dengan cara yang halal. Apa yang tidak ditakdirkan untuknya, dia tidak akan mendapatnya walaupun dengan cara yang haram. Manakala itu memang bukan rezeki dia, dia kehil lagu mana pun, cara betul ke cara salah ke, dia tidak akan dapat. Oleh itu, kita mesti bertawakal kepada Allah Ta'ala dan berusaha mencari rezeki hanya dengan cara yang halal. Jadi dalam bab ni, harta haram ni dia tetap rezeki juga. Dalam istilah ulama usul, ulama kalam. Hak haram ni pun rezeki juga. Sebab rezeki ni habuai kita. Hak kita dapat makan, kita dapat pakau, kita dapat duduk, tu rezeki lah. Habuai kita. Jadi itu tidak mengambil kira sebagai halal ataupun haram. Tetap dipanggil rezeki. Cuma Mu'tazilah sahaja kata, tidak dikatakan harta haram tu sebagai rezeki. Sebab dia kata, Allah Ta'ala ni, wa mimma razaqnahum yunfiqun tu, dia pergi kemah situ bahawa orang muttaqi ni akan membelanjakan apa yang Allah Ta'ala berikan sebagai rezeki. Jadi bagi dia, bagi Mu'tazilah ni, kami berikan sebagai rezeki ni, mana kami beri hak malak lah. Sebab bagi Mu'tazilah usul dia, wajib atas Allah Ta'ala ni buat hak benda malak. Jadi kalau Allah Ta'ala beri kepada manusia tu dengan rezeki haram, berarti Allah Ta'ala buat benda tak malak. Usul dia. Sedangkan Allah Ta'ala beri kepada manusia ni sama ada rezeki haram ataupun halal, mengikut masing-masing lah, mengikut pilihan masing-masing. Maknanya kadang-kadang orang tu dia boleh dapat, dia nak dapat 10 riyal ni, cara tipu orang ke, cara jujur. Boleh belaka. Dua-dua tu dalam pilihan dia. Kalau dia tipu, mungkin dia boleh banyak lagi. Keuntungan tu, kalau dia jujur, mungkin dia boleh sikit. Jadi atas dia, dia nak pilih apa mana. Tapi kalau benda tu memang tidak direzekikan untuk dia, dia kehil lagu mana pun, tipu cara mana pun, guna cara halal, cara haram cara mana pun, kalau tidak untuk dia tu, memang tidak akan jadi untuk dia. Maka disitulah di sini, bila kita tahu, rezeki kita ni adalah mengikut apa yang Allah Ta'ala takdirkan untuk kita, maka kita kena dapatkan rezeki tadi dengan cara yang betul. Kalau kita belum dapat lagi, kita tawakallah kepada Allah Ta'ala.
Kita hanya tunggu nanti dapat cara ya halal. Mana kalau kira boleh, dah kita tipu orang tu. Untuk boleh sama seria, tapi kita tahu cara tu haram. Lepas tu kita kata, kalau kita tak tipu dia, lambat pula dapat. Dah. Jadi kita lah, tunggu. Siapa waktu cara halal, kita cari cara halal. 8. Hadis ini merupakan bukti bahawa amalan merupakan penentu adakah seseorang itu masuk syurga ataupun tidak. Sebab nak mati tu dia buat amal apa? Dia buat amal ahli syurga, maka ahli syurga dia. Nak mati tu dia buat amal ahli neraka, maka ahli neraka lah. Jadi di sini bukti bahawa amal itu menentukan adakah seseorang itu masuk syurga ataupun tidak. Ini tidak bercanggah dengan hadis yang lain yang menyatakan bukan amalan yang memasukkan seseorang itu dalam syurga, tetapi dengan rahmat Allah. Dia tak bercanggah. Hadis itulah hadis lan yudkhilal jannata ahadakum amaluh. Amalan-amalan kamu ni tidaklah menyebabkan seseorang daripada kamu tu masuk syurga. Jadi sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin wa fadlin minhu. Aku pun tidak dapat masuk syurga dengan amal aku, melainkan dengan limpahan dan rahmat daripada Allah. Jadi wajah taufiknya, kita nak selaraskan antara dua hadis ni, maka hadis ini menyatakan amalan ketaatan menjadi sebab untuk masuk syurga kerana ia merupakan jalan untuk mendapat rahmat Allah. Maknanya, kita masuk syurga ni memang dengan rahmat Allah Ta'ala. Tapi cara nak dapat rahmat Allah Ta'ala lagu mana? Dengan amalan. Jadi, masuk syurga dengan amalan, masuk syurga dengan rahmat. Apa nasa? Jadi, masuk syurga kerana rahmat Allah Ta'ala, syarat nak dapat rahmat Allah Ta'ala ni kita kena ada iman dan amal lah. Barulah kita dapat rahmat Allah Ta'ala. Jadi kalau kita tak pernah berusaha untuk iman dan amal soleh, jadi macam mana kita nak dapat rahmat Allah Ta'ala? Jadi rahmat Allah Ta'ala tu dia kena mari dengan amal, dengan ibadat. Tidak dapat tidak. Yang ke-9, kita tidak boleh memutuskan sendiri dengan yakin tentang seseorang itu ahli syurga atau ahli neraka. Macam orang kata, wahai Habib, nak masuk syurga tu, tengok kita dulu. Takut-takut boleh agak kita masuk sekali dalam syurga. Tak payah kita nak tentukan orang ni ahli syurga ke ahli neraka, tidak. Bukan urusan kita. Kita nak kata dengan pasti. Kerana Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui siapa yang ditakdirkan untuk syurga atau ditakdirkan untuk menjadi bahan bakar api neraka. Walau bagaimanapun kita mesti yakin dengan rahmat Allah dan menaruh harapan bahawa seseorang yang kita percayai sebagai orang yang baik, dengan rahmat Allah akan dimasukkan dalam syurga. Berharaplah. Jadi kalau orang itu mati, kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuninya, menerima amalan dia dan dia jadi ahli syurga. Kita harap. Jadi kita tak boleh kata, mujur dia mati. Dia jadi ahli neraka. Ataupun kita kata, pasti dah. Dia duduk dengan orang beriman dalam syurga. Tidak, kita mengharapkan. Kita berdoa. Namun begitu, kita mesti mempunyai kepercayaan. Mana ada juga benda kita kena percaya etikot. Bahawa orang-orang yang Allah atau Rasulnya secara jelas menamakan di situ. Menamakan. Orang-orang yang Allah dan Rasul secara jelas menamakan sebagai pergi ke syurga atau ke neraka, pasti akan pergi ke sana. Contohnya, Abu Lahab dan isterinya ke neraka. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Lahab. Maka kepastian tempat di syurga bagi 10 sahabat yang diberikan berita gembira dengan syurga. Hal ini kita kena yakinlah. Hal ini kita kena percaya. Bukan berharap kerana benda ni wahyu. Benda ni wahyu. Jadi kedudukan orang yang ada sekarang lah ni. Tak. Kita nak kata ahli syurga ke gapo ke, tak boleh sebab tak ada qat'i daripada wahyu tentang kedudukan dia. Sebab benda ni kena berkait dengan wahyu sebab benda gaib. Jadi kalau dalam hadis tu sebut Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, Talhah fil jannah, apa Nabi sebut 10 orang tu. Jadi kita kena yakinlah. Sebab itu kerana wahyu daripada Nabi. Wahyu dari Allah Ta'ala kepada Nabi. Begitu juga Fir'aun, Abu Lahab. Sebagai ahli neraka, ni kita kena yakin. Kita kena yakin sebagai ahli neraka. Sebab ini ditentukan berdasarkan kepada wahyu.
Secara jelas. Mana secara jelas? Secara nas lah. Nas yang qat'i. Jadi hadis ni adalah hadis yang disepakati oleh imam-imam kecuali Imam Nasa'i, tak ada di sini. Mana di kalangan pengarang Sunan Sittah ni, Nasa'i saja yang tidak meriwayatkan hadis ni. Hadis ni mana dalam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan ini Ibnu Majah, Nasa'i tak ada. Dan seperti yang kita sebut tadi, hadis ni sebenarnya membahagikan manusia ni kepada 4 golongan berdasarkan kepada permulaan dan perakhiran. Kita sebut tadi maknanya manusia ni ada 4 golongan jika dilihat kepada permulaan dan perakhiran. Lagu mana? Jadi ada orang permulaan dia baik, kesudahan dia pun baik. Ini orang yang daripada awal lagi beriman kepada Allah SWT, macam Abu Bakar. Ada orang daripada awal lagi dia kufur sampailah mati, Abu Jahal, Abu Lahab. Ada orang dia buat amal ahli neraka, tapi dekat nak mati tu dia buat amal ahli syurga, dia pun masuk syurga. Contohnya ahli sihir. Ia tunduk di bawah Firaun tu. Bila nak lawan Nabi Musa tu memang mereka ni mitok ni. Mana kita ni bukan nak jadi tain dia menjepuk ya. Tapi kita nak kita ni bukan kita ni ada upah ke tidak? Tu bukan mai buat kerja amal. Ali saya ni kata, "Inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin." Biarlah kami ni dapat upah kalau kita menang. Mana kita mari ni bukan kerahan. Bukan khidmat. Tapi Firaun kata, kami akan berikan kepada kamu jawatan. Kami akan beri kepada kamu jawatan. Jadi ahli sihir ni oleh kerana dia faham sihir, bila mana dikalahkan oleh Nabi Musa, jadi mereka pun tahu hak Musa bawa ni bukan sihir, sebab dia sebut nama Allah Ta'ala. Maka ahli sihir ni beriman pada Allah Ta'ala. Jadi dia beriman pada waktu pagi tu, jadi ulama kata petang tu dibunuh, dipasung, disalib oleh Firaun. Jadi selama hidup mereka ni nak jadi ahli sihir ni, banyaklah pemujaan gapo semua ni. Jadi dia hidup dengan kufur syirik. Dekat nak mati tu dia sempat beriman dengan Allah Ta'ala, dengan Nabi Musa, Nabi Harun. Dia dibunuh oleh Firaun, maka dia pun jadi ahli syurga. Itu orang hak ketiga ni. Orang hak keempat pula permulaan molek. Beriman, juru apa semua, tapi hujung dia tu dia pilih kufur. Disebabkan dia dunia ke ataupun dia ni banyak sangat. Ataupun hati dengan agama. Duduk dalam Islam ni, duduk persoalan tu, persoalan ni. Merujuk kepada Quran pun tidak, merujuk pada hadis pun tidak, merujuk pada alim ulama pun tidak. Dia main dia sendiri. Akhirnya dia pilih kufuran, maka nerakalah kesudahan dia. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita. Kemudian hadis 77, wa akhir da'wana alhamdulillah.